Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, berjumpa lagi dengan cikgu dalam subjek Bahasa Melayu tahun 2. Kali ini kita akan belajar kata perintah. Murid-murid, kita akan belajar kata perintah. Murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini, kamu boleh merujuk buku teks kamu, buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 1. Tajuk yang kita belajar hari ini, wah mudahnya, aspek tata bahasa kata perintah, kamu boleh merujuk muka surat 72 dan 73. Jadi cikgu harap kamu bersiap sedia dengan buku teks sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baik murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir PDPR, murid-murid dapat melengkapkan ayat dengan menggunakan kata perintah dengan betul dan tepat. Cikgu ulang semula. Di akhir PDPR, murid-murid dapat melengkapkan ayat dengan menggunakan kata perintah dengan betul dan tepat. Baik murid-murid, ini adalah paparan buku teks kamu halaman 72 dan 73 di mana terdapat dialog antara Nenek Hana dan kawan-kawannya berkenaan cara memasukkan pulut dan membalut ketupat palas serta menyimpulkan daun palas ni. Jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan terangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kata perintah. Apakah maksud kata perintah? Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk memberikan perintah, iaitu suruhan, arahan, larangan, silaan dan permintaan. Cikgu ulang semula. Apakah yang dimaksudkan dengan kata perintah? Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk memberikan perintah, iaitu suruhan, arahan, larangan, silaan dan permintaan. Baik, ini ialah contoh kata perintah. Yang pertama, sila, tolong, minta, jemput, jangan, harap, usah. Cikgu sebut semula. Sila, tolong, minta, jemput, jangan, harap, usah. Murid-murid, jom kita lihat satu persatu contoh penggunaan kata perintah dalam ayat. Baik, yang pertama, kata perintah sila. Sila digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu dengan tertib dan beradab. Contoh ayat. Yang pertama, sila duduk di tempat yang telah disediakan. Ayat yang kedua, sila beratur sebelum masuk ke makmal komputer. Jom kita lihat kata perintah yang kedua, iaitu tolong. Tolong ni digunakan untuk meminta pertolongan atau bantuan. Contoh ayat. Yang pertama, tolong belikan saya sebungkus nasi lemak. Ayat yang kedua, tolong tutup suis lampu itu.
Kata perintah yang ketiga, kita akan lihat minta. Minta digunakan jika kamu mahu akan sesuatu. Kita tengok contoh ayat bagi kata perintah minta ni. Yang pertama, minta isi nama kehadiran hari ini. Yang kedua, minta perhatian semua. Baik, kita tengok kata perintah yang seterusnya iaitu jemput. Jemput digunakan untuk mengajak atau mengundang. Kita tengok contoh ayat bagi jemput ni. Nombor 1, jemput masuk ke dalam rumah saya. Ayat yang kedua, contoh ayat yang kedua, jemput datang ke majlis hari lahir saya esok. Baik, kita tengok kata perintah yang ketiga iaitu jangan. Jangan digunakan untuk melarang melakukan sesuatu. Perkataan jangan ni selalu kita guna dalam kehidupan kita seharian, betul tak? Baik, kita tengok contoh ayat bagi kata perintah jangan ni. Yang pertama, jangan buang sampah di merata-rata tempat. Contoh ayat yang kedua, jangan bawa telefon bimbit ke dalam kelas. Okey, seterusnya kata perintah harap. Harap digunakan untuk meminta supaya terjadi sesuatu perkara. Kita tengok contoh ayat bagi kata perintah harap ni. Yang pertama, harap awak datang awal esok. Yang kedua, harap kamu dapat siapkan kerja rumah yang cikgu berikan tadi. Baik, yang terakhir kita akan tengok kata perintah usah. Usah digunakan jangan melakukan sesuatu. Kita tengok contoh ayat. Yang pertama, usah bersedih kerana gagal menyertai pertandingan itu. Ayat yang kedua, usah menangis adik. Baiklah, selesai sudah penerangan tentang kata perintah. Jadi kita akan berbalik semula kepada buku teks kamu. Murid-murid buka buku teks muka surat 72 dan 73. Cikgu akan baca dan cikgu harap kamu dapat ikut bersama. Baik, kita tengok dialog antara Nenek Hana dan kawan-kawannya. Tajuknya ialah wah, mudahnya. Mudah ni merujuk kepada cara-cara nak memasukkan pulut, nak membalut pulut dan menyimpulkan simpulan pulut ni. Baik murid-murid, jom kita baca sama-sama dengan cikgu. Nenek, tolong ambil daun palas itu. Hana dan kawan-kawan, baiklah nenek. Nenek, sila pisahkan daun palas itu, Pravin. Minta lapkan daun itu. Hati-hati, jangan tercarik daun palas itu. Jadi sebelum kita meneruskan dialog Pravin, cikgu minta kamu tengok dekat sini dialog yang atas ni, dialog nenek ni, tolong. Tolong adalah kata perintah. Tengok sini dialog nenek ni, sila, minta, jangan. Yang diwarnakan warna merah ini adalah kata perintah. Baik, seterusnya jom kita tengok dialog Pravin. Nenek, ajarkan saya dan kawan-kawan cara memasukkan pulut dan membalut ketupat palas ini. Kata perintah yang sesuai untuk kita masukkan di tempat kosong ini ialah tolong. Jadi di sini Pravin meminta nenek untuk ajarkan dia dan kawan-kawannya cara memasukkan pulut dan membalut ketupat palas ini. Baik nenek, Pravin, simpulkan daun palas sehingga terbentuk kelongsong. Jadi apakah kata perintah yang sesuai di sini? Ya, sila. Sila kata perintah yang sesuai dimasukkan di sini. Pravin, sila simpulkan daun palas sehingga terbentuk kelongsong.
Baik, kita tengok seterusnya. Di sini ada langkah-langkah, 6 langkah cara-cara nak memasukkan pulut dan membalut ketupat palas ni serta menyimpulkan daun palas sehingga berbentuk kelongsong. Ni berbentuk kelongsong ni macam diamond ni. Baik, jom kita tengok video cara-cara memasukkan pulut, membalut dan menyimpulkan daun palas ini. Wah, mudahnya kan? Dah berbentuk kelongsong dah. Sekejap saja. Baik, cikgu akan ulang semula video ni. Mesti kamu tak pas tengok kan? Cikgu akan ulang semula. Baik, kamu boleh tengok situ. Nenek sedang membalut tu. Balut daun palas tu. Memasukkan pulut. Masukkan pulut sehingga padat. Seterusnya dia buat apa? Dia membalut ketupat palas tu. Cuba tengok. Kemudian last kali dia simpulkan daun palas tu sehingga terbentuk kelongsong. Siap. Mudahnya. Baik, kita sambung dialog tadi. Sumi. Wah, mudahnya nenek. Hana, tunjukkan saya cara merapatkan dan mengemaskan daun ini. Apakah kata perintah yang sesuai dimasukkan dialog Sumi ini? Ya, minta. Jadi Sumi meminta Hana untuk menunjukkan cara merapatkan dan mengemaskan daun ini. Hana, Sumi pusing daun ke belakang kelongsong seperti ini. Kemudian tarik ekor daun itu. Nenek, pandai Hana, cucuku sayang. Haha, ketawa. Tarik terlalu kuat kerana daun palas akan terkoyak. Akhir sekali, simpulkan ekornya seperti ini untuk mematikan balutan. Air tidak akan masuk ke dalam ketupat apabila direbus. Kata perintah yang sesuai dimasukkan di sini ialah jangan. Jangan terlalu kuat mentarik daun palas tu, nanti dia akan terkoyak. Hana, ketupat ini hendak diletakkan di mana, Nenek? Nenek, masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Buka api, tetapi terlalu kuat. Jadi kata perintah yang sesuai dimasukkan. Yang pertama ni, tolong dan jangan. Kita baca semula. Tolong masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Buka api, tetapi jangan terlalu kuat. Hana dan kawan-kawan, baiklah Nenek. Murid-murid, cikgu harap kamu faham apakah yang dimaksudkan dengan kata perintah dan macam mana kita nak guna kata perintah ini. Dan kamu juga telah sama-sama dengan cikgu melengkapkan dialog ni menggunakan kata perintah yang betul. Jom bagi tepukan. Baik murid-murid, untuk tugasan kamu pada hari ini, ada dua tugasan yang perlu kamu buat. Yang pertama, salin nota maksud dan contoh-contoh kata perintah dalam buku tulis. Dan yang kedua,
jawab soalan dalam buku aktiviti jilid 1 halaman 83. Baiklah murid-murid, kita telah berada di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid faham apa yang cikgu sampaikan hari ini, iaitu tajuk yang kita belajar hari ini ialah kata perintah. Jadi yang mana tak faham bolehlah bertanya dengan cikgu dan jangan lupa untuk membuat tugasan yang cikgu telah berikan. Cikgu harap itu adalah salah satu kata perintah. Baiklah murid, sekian sahaja PDPR kita pada hari ini. Jumpa lagi untuk sesi PDPR akan datang. Selepas ni, like video ni dan subscribe channel cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.